warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini bersama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. Hari ini saya akan menemubual seorang panel, iaitu seorang usahawan online mengusahakan perniagaan sendiri. Okey, sebelum saya memulakan soalan, saya ingin memperkenalkan nama beliau ialah Muhammad Hafizul Fikri bin Idris, berpendidikan ijazah sarjana muda pentadbiran muamalat Universiti Utara Malaysia. Dari segi pengalaman, 4 tahun secara serius perniagaan dalam bidang fashion, mempunyai brand Asha Liana sejak 2016. Oh, dahsyat kan? Ada perniagaan sendiri. Okey. Alhamdulillah. Kita terus kepada soalan saya yang pertama. Apakah perniagaan online yang Encik Hafizul Fikri sedang usahakan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tuan Khairi kerana menjemput saya sebagai wakil Asha Liana untuk sama-sama berkongsi manfaat tentang berkongsi sedikit orang kata apa, pengalaman tentang ilmu tentang bisnes. Okey, berkenaan dengan bisnes, apa yang saya buat lah, bisnes online, apa yang saya buat sekarang ni adalah bisnes yang berkait rapat dengan fashion lah. Okey, sebelum tu saya kenalkan dulu diri saya. Saya Hafizul, merupakan co-founder kepada brand Asha Liana. Kepakaran kami adalah membantu wanita-wanita di luar sana bersiap dengan pantas, dengan set tak payah gosok, berpenampilan cantik di mata suami, berkeyakinan tinggi, up to date, tapi masih menjaga batas-batas syariat. Ya, Alhamdulillah. So, secara basicnya, secara asasnya, kami menjalankan perniagaan pakaian muslimah. Yang ini dikenali sebagai set tak payah gosok. Kita ada pakaian blouse, baju kurung dan skirt labuh. Jenama Asha Liana. Dan kami menjalankan perniagaan dengan 100% online lah. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Bagaimanakah impak negatif dan positif PKP kepada perniagaan Encik Hafizul? Okey, bila bercakap tentang impak atau kesan negatif dan positif kepada perniagaan, umumnya banyak kata apa, kesan, impak negatif dan positif sebenarnya. Terutamanya apabila kita menghadapi isu yang siapa-siapa pun tak pernah lalui benda ni, berkenaan dengan isu COVID-19, dan semua orang rasanya menghadapi isu yang sama, pastinya akan ada kesan yang negatif kepada perniagaan masing-masing. So, salah satunya apa yang terkesan lah kepada perniagaan saya, Asha Liana, adalah kami ini menjalankan perniagaan online yang berteraskan kepada sistem agent dropship. So, bila kita menggunakan agent dropship ni, kita bermain dengan emosi, bermain dengan hati manusia. Terutamanya perempuan lah, sebab kebanyakannya boleh katakan 100% dropship kita adalah perempuan. So, bila bermain dengan emosi, bermain dengan perasaan ni, tentunya apabila berlaku isu yang sedemikian rupa, COVID-19 ni, secara tak langsung emosi masing-masing down. Itu yang punca utamanya. Itu kesan paling besar sekali pada perniagaan adalah emosi. Sebab rata-rata dropship kita dah mula risau. Ada ke orang nak membeli lagi time-time macam ni? Mula risau, ada lagi ke orang yang boleh berbelanja sedangkan ramai yang dibuang kerja dan sebagainya. Dan paling teruk lah perasaan risau diorang ni. Risau adakah semua ni akan jadi pengakhir hidup diorang. Dia rasa macam inilah dah tak ada hidup dah, lepas ni mungkin kita akan mati.
mungkin kita akan meninggalkan dunia, kan, perasaan risau tu datang. So bila kerisauan ni datang, secara automatik, secara tak langsung, momentum perniagaan tu akan down. Sebabkan energi dia orang ni down. Gitu. Itulah yang paling, orang kata apa, terkesan lah. Apabila emosi dia orang down, energi dia orang, momentum dia orang untuk bisnes down, dia orang rasa takut, kerisauan tu mula memberi kesan kepada sale company. Benda ni berlaku seawal 2 minggu pertama lah. 2 minggu pertama PKP tu nampak kesan yang sangat ketara lah. Itu dari segi, orang kata apa, panik dari segi kesan kepada ejen-ejen dropship. Dan yang kedua adalah kesan kepada orang kata production kita lah. Maksudnya stok daripada supplier tersangkut, ada yang sangkut di Korea, ada yang sangkut di luar tak boleh bawa masuk. Dan tailor jahitan kami pun tak dapat nak deliver kerja diorang dengan on time sebabkan banyak, boleh katakan semua kedai time tu tutup. Tu nak beli barang untuk keperluan menjahit pun tak boleh, nak keluar pun tak boleh waktu tu. So jadi kata production kita agak sangkut lah time tu. Itulah antara kesan negatif kepada kita orang. Dan terus pada impact positif. Apabila berlaku isu COVID-19 ni, sebenarnya bagi peluang kepada kita orang. Peluang kepada Ashaliana lah, sebab apabila Ashaliana ni menjalankan perniagaan online sejak 2016 lagi. Memang kita 100% online. So apabila berlaku isu COVID-19 ni, kita boleh dikatakan tak panik sangat untuk kita nak ubah method bisnes atau segalanya. Tapi kita ambil peluang dengan apa yang berlaku sebenarnya, apa yang berlaku di dunia dan di Malaysia. Kita aktifkan lagi, kita berlipat-lipat kali gandakan lagi technical, cara kita marketing, cara kita nak bagi orang nampak lagi kita ni, apa yang kita perlu buat di waktu sekarang, apa benda yang paling sesuai, paling berkesan kita buat di waktu PKP ni. Dan satu benda yang kita nampak apabila berlakunya isu COVID-19 ni, yang sebelum ni rata-ratanya semua orang pun kebanyakan ni tak pernah pun, ada yang tak pernah langsung nak involve dalam online, kan. Terutamanya dari segi pendidikan, pekerjaan, ada meeting, ada muamalah jual beli. Maksudnya sebelum ni kita ada pilihan, sama ada kita nak lakukan tu secara offline, secara kebiasaan, ataupun lakukan secara online. So apabila berlakunya COVID-19 ni, berlakunya arahan PKP ni, semua orang nak tak nak terpaksa untuk belajar sesuatu atas talian. Nak beli online, nak belajar online, nak bekerja online, meeting online. Semua tu terpaksa kita nak tak nak kena buat, kena belajar. So jadi satu poin besar lah untuk kami peniaga-peniaga online ni. So yang sebelum-sebelum ni kita nak tarik crowd untuk nampak kita agak susah. Sebab masing-masing sibuk dengan kerja di office dan sebagainya, kan. Ada masa stand masa je waktu malam, contohnya waktu malam je orang boleh nampak kita, orang nak tengok handphone, tengok Facebook, IG sebagainya. So apabila PKP ni, semua orang duduk di rumah dan semua orang pun menghadap handphone 24 jam. Nak tak nak dia kena tengok handphone, dan inilah peluang kita sebagai peniaga online, kita nak bagi diorang nampak. Yang sebelum ni diorang tak perasan kita kena aktifkan lagi posting kita, cara marketing kita, live dan sebagainya, nak tarik orang supaya orang nampak kita. Bila orang nampak kita, itu yang akan timbul rasa percaya, rasa trust, oh dia ni wujud sebenarnya. So akan berlakulah orang kata proses yang seterusnya, itu proses jual beli. Ya, itulah kesan positif yang paling besar lah kepada company, insyaAllah. Dan satu faktor yang menarik sebenarnya, sebelum ni orang risau, kan.
risau apa ni PKP, macam mana kita nak buat, tak ada, masing-masing tak ada income, tak ada kerja. Tapi apa yang kita belajar, apa yang kita tengok daripada situasi ni, sebenarnya orang ramai lebih ada banyak kelebihan dari segi kuasa membeli, kuasa berbelanja, disebabkan kita ada moratorium, kita ramai yang dah tak perlu bayar loan, dah tak perlu bayar apa kereta, rumah sebagainya. So masing-masing ada lebihan. Ramai ada lebihan wang di dalam poket untuk berbelanja. So waktu inilah waktu yang paling sesuai, paling best sekali untuk peniaga-peniaga online untuk nak tarik. Macam mana nak tarik diorang ni untuk berbelanja. Sebab diorang ni tak ada kerisauan. Cuma risau diorang ni tak boleh keluar rumah, tak boleh nak berbelanja kat luar. So macam mana diorang nak releasekan diorang punya stres di rumah dengan berbelanja. Itulah strategi yang paling best sekarang ni. Okey, Tuan, setakat tu je. Okey, wah, satu galakan juga kepada peniaga-peniaga dalam talian Okey, kalau macam itu, macam Cik Hafizul ada cakap tentang impact negatif kan. Mungkin Cik Hafizul boleh terangkan secara lebih terperinci bagaimana Cik Hafizul dan brand Asyaliana ni untuk survive dalam kesan yang negatif yang kita bincangkan tadi. Okey, apa yang kami buat sepanjang sebulan pertama PKP lah, masing-masing panik, masing-masing rasa macam tak boleh nak handle benda ni. Yalah, masing-masing memang tak ada, siapa pun tak ada pengalaman lalui benda ni kan. Memang masing-masing panik. So apa yang kita buat adalah, kita sendiri sebagai founder, sebagai owner business, kita sendiri kena kuat. Kita tak boleh nak panik, kita tak boleh nak tunjuk kepada ejen-ejen kita, kepada staff-staff kita yang kita ni panik. Walaupun sebenarnya kita memang panik juga, tak nafikan memang panik. Tapi kita sebagai founder, sebagai owner, kita kena tunjuk kita ni kuat dan kita nak pulihkan balik. Yang pertama sekali kami pulihkan emosi dan semangat staff-staff, semangat, emosi dropship kita. Jangan kita terlalu layan emosi, layan rasa takut tu. Betul, kita perlu takut, perlu risau, ada kerisauan tu, tapi jangan sampai melebihi tahap yang boleh mengganggu emosi, mengganggu hidup dan membuatkan kita jadi tak tenteram hidup, jadi huru-hara hidup. So yang pertama kami pulihkan emosi lah. Emosi sangat penting sebab dalam bisnes online ni memang betul-betul mengharapkan momentum, energi yang sangat tinggi, emosi yang sangat tenang. Kita tak boleh nak stres, tak boleh nak rasa jiwa tu tak tenang sebab kita nak menghadapi, kita nak entertain pelanggan tu. Faham tak? Bila kita ada connection dengan pelanggan, kita perlu entertain pelanggan, connection hati tu kita dapat rasa tau. Betul tak? Macam kita communicate dengan orang, kalau orang tu rasa macam dia tak tenang, dia ada masalah, kita pun akan rasa benda yang sama, betul tak? Alamak, dia ni macam tak best nak layan aku. Tu sebagai peniaga, kita kena jaga benda tu. Kita kena tenang. Itu yang kami terapkan kepada ejen-ejen kami lah. So kita kena tenang, jangan rasa panik dan sebagainya. Yang kedua, kami betulkan, apa yang kami buat adalah kami betulkan semula mindset dan hala tuju dropship ni. Kita betulkan balik. Maksudnya apa pun yang berlaku, apa pun isu yang berlaku di dunia sekarang ni, adakah dia lebih besar daripada matlamat dan impian kita? Tentu kita kena ingat balik, kita kena recall balik. Aku di sini sekarang ni, di mana aku dulu? Kenapa aku bermula untuk buat benda ni? Kenapa aku nak bisnes? So masing-masing dah ada matlamat yang jelas. So bila kita recall balik benda tu, dia orang dah datang. Satu semangat baru lah. Macam, oh betul. Aku dulu buat bisnes sebabkan ada impian yang sangat besar. Contohnya aku buat bisnes ni sebab aku nak bantu suami aku. Sekarang ni ada suami yang telah diberhentikan kerja, diberi cuti tanpa gaji dan sebagainya. Aku buat bisnes ni nak bantu mak ayah aku, nak bawa mak ayah aku pergi umrah, pergi haji. So big why yang dia terapkan dalam diri dia orang selama ni menjadi pemangkin semangat, pemangkit semangat daripada kita down sekarang tu. Dan yang ketiga adalah kita tambah baiklah strategi yang sedia ada.
apa yang kita buat selama ni betul dah kita buat online, dan kita tambah baiklah strategi, dan kita buat apa yang betul, apa yang strategi yang paling tepat untuk kita buat di waktu PKP ni. Contohnya macam live, sebab sekarang ni masing-masing duduk di rumah, masa PKP masing-masing duduk di rumah, masing-masing menghadap phone. So bila kita buat live, reach dia tu sangat luas berbanding dengan kita buat posting dari segi penulisan. Penulisan dia ramai juga yang nampak. So bila kita buat live, lagi ramai yang nampak. Boleh dikatakan hampir, kalau kata 5,000 friend list tu, 5,000 yang akan nampak. Dan friend-friend kawan-kawan dia orang pun akan nampak. Itu yang sangat besar. Bila kita buat benda tu, Alhamdulillah, impact dia sangat besar. Dari segi income Aisyah Liana pun sangat hebat selepas bermula daripada bulan 4 dan bulan 5. Alhamdulillah, masing-masing dah mula bangkit daripada kerisauan PKP di awal bulan 3 bermula 18 tu kan. 2 minggu pertama tu memang agak kucak-kacir. Tapi Alhamdulillah lepas tu bila kita tukar strategi, kita ubah mindset dia orang, kita pulih kembali emosi dia orang, dia mula bangkit untuk perjuangkan apa yang dia orang nak. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang sangat bagus lah. Rasa macam kita pula yang bersemangat untuk jalankan perniagaan. Okey. Kata-kata terakhir. Okey. Apa saranan Encik Hafizul kepada peniaga-peniaga online untuk kekal survive, khususnya pasca COVID-19. Okey, kesimpulan dan juga sedikit kata, kalau nak kata nasihat pun saya tak pandai sangat nak nasihat orang, tapi atas pengalaman kita, apa saja yang berlaku, apa saja isu ataupun apa saja masalah, pasti akan ada jalan keluar. Pasti ada jalan penyelesaian. Cuma kita, pokok pangkal yang macam mana kita nak adapt masalah tu dan macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah tu dengan baik. Satu fakta yang menarik juga, Doc, apa yang kita tengok sebelum-sebelum ni kan, pengalaman kajian sebelum-sebelum ni, setiap kali krisis yang melanda, kita tengok ni krisis yang berlaku, ekonomi krisis semua kan, setiap 10 tahun, setiap kali krisis yang melanda, pasti akan ada wujudnya, akan munculnya jutawan-jutawan baru. Kalau kita kaji balik, tengok balik jurnal dan sebagainya, setiap kali krisis yang berlaku, pasti akan muncul jutawan-jutawan baru. Maksudnya, betul lah apa yang orang cakap selama ni, apabila adanya wujudnya masalah, pasti akan ada bisnes. Maksudnya bisnes tu akan wujud apabila ada masalah. Betul tak? Kita kena pegang benda tu. Sebab dia sangat memberi kesan. Contoh mudah lah orang kata kan. Kita lapar. Mana nak cari makan? Kita lapar mesti nak cari kedai. Nak cari sesuatu yang kita boleh makan. So siapa yang pandai, dia pandai nampak peluang tu, dia akan wujudkan satu perniagaan makanan untuk support isu orang lapar ni. Macam tu juga dengan isu sekarang ni. Bila ada isu sekarang ni, isu COVID-19 ni, banyak sangat peluang kita nampak. Maksudnya sekarang ni industri makanan mendadak naik, industri pakaian mendadak naik, industri suplemen mendadak naik, industri yang menjual gadget-gadget, handphone, laptop, komputer semua mendadak naik disebabkan isu COVID-19 ni. Sebabkan semua terpaksa duduk di rumah, semua terpaksa involve dalam online ni, dalam digital. So apa yang kita perlu buat adalah untuk mengatasi ini, kita perlu tenang lah. Bagi saya kita perlu tenang. Sebab orang yang tenang ni akan berjaya. Orang yang tenang akan menang. Itu kata-katanya. Sebab peluang yang ada di depan kita ni, kita kena cepat-cepat ambil, cepat-cepat grab. Sebab bila kita duduk menunggu, masih tengok apa orang buat,
kita akan ketinggalan di belakang. So kena cepat tengok dengan masalah isu yang berlaku sekarang ni, kita jadikan sebagai peluang. Jangan melihat masalah tu sebagai masalah. Ya, itu ya. Okey, Encik Hafizul. Okey. Apa ada tak nak promosi produk ke? Boleh. Okay, produk saya tak pegang sekarang ni. Okey, untuk produk kami boleh tengok di Facebook page Aisyah Liana, dan boleh juga tengok di IG Aisyah Liana Official. Di situ kita adalah tunjuk produk kita, aktiviti kita, dan kita juga menawarkan menawarkan semua untuk join Aisyah Liana untuk sama-sama bersama jana pendapatan, jana income dengan Aisyah Liana. Dan di samping itu kita juga menerapkan untuk sama-sama menyebarkan manfaat kepada orang ramai yang di luar sana. Yang saya sangat yakin ramai yang masih mencari pakaian yang sesuai, pakaian yang selesa, tapi masih mematuhi syariat yang tidak orang kata apa, mendedahkan sana sini. Sebab banyak pakaian di luar sana yang cantik tapi tak menepati syariat. So kami di Aisyah Liana ni menawarkan pakaian yang cantik, selesa, tapi menekankan batas-batas syariat tu, insya-Allah. Okey. Satu promosi yang menarik. InsyaAllah mari kita sama-sama rakan-rakan saya di YouTube dan Facebook. Lepas ni kita boleh serbu lah page Aisyah Liana. Okey, so maknanya tak ada apa lagi yang kita kongsikan. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, saya doakan Aisyah Liana, Encik Hafizul untuk terus berjaya dunia dan akhirat. Okey. Amin, insya-Allah. Terima kasih tuan.